Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 20 Mac bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Di BKL, batal arahan had operasi restoran kepada 16 jam. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua masjid di seluruh negara akan menghentikan solat Jumaat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri berkata, langkah itu selari dengan langkah yang turut diambil beberapa negara Islam lain. Makanya solat Jumaat ditiadakan. Justru sama ada di masjid atau surau Jumaat dihentikan solat Jumaat sehinggalah kepada 31 Mac. Tujuannya tak lain tak bukan apabila kita ingin memutuskan rantaian penyakit yang kita panggil sebagai COVID-19 ini, semoga ianya berlangsung dan berlalu pergi daripada komus kehidupan rakyat Malaysia ini, insya-Allah. Justru apabila kita sebut tentang perkara itu, tambahnya hasil keputusan mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas yang bersidang baru-baru ini. Zuhur di rumah masing-masing. Kerajaan Negeri Johor perlu mendapatkan kebenaran Majlis Keselamatan Negara jika mahu membuka semula pintu masuk Johor Singapura. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber berkata, tiada pergerakan keluar masuk antara negara dibenarkan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita telah buat keputusan bahawa dalam Perintah Kawalan Pergerakan tidak ada keluar masuk antara negara ke negara. Sekiranya Johor ingin mendapatkan perintah untuk dikecualikan, kita kena bawa ke Majlis Keselamatan Negara lah untuk kita laksanakan tanggungjawab tersebut. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad dilaporkan memohon pelepasan khas supaya Perintah Kawalan Pergerakan dikecualikan kepada golongan tertentu. Antaranya pengecualian kepada rakyat Malaysia yang memiliki pas kerja dikeluarkan Malaysia dan Singapura, kargo komersial yang membawa barang keperluan, pemandu kenderaan logistik, pemandu seperti bas pekerja, juruteknik serta pakar profesional. Semua peserta dari Malaysia yang mengikuti perhimpunan tabligh di Indonesia akan melalui beberapa proses saringan di pintu masuk negara. Mereka kemudiannya akan dibawa ke pusat kuarantin yang digazatkan selama 14 hari. Kita telah mengambil keputusan kalau mereka balik ke negara kita, kita akan letakkan mereka di pintu masuk untuk disaring. Dan seterusnya mereka akan kita kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah kita gazetkan. Yang ini mandatory kerana kita pasti mereka daripada luar negara yang negaranya dikatakan mempunyai insiden COVID-19. Himpunan Ijtimak Dunia 2020 Zon Asia yang membabitkan ribuan masyarakat Islam di wilayah Sulawesi Selatan dibatalkan. Dilaporkan lebih daripada 8,500 orang dari seluruh Indonesia, Asia dan Timur Tengah berkumpul di Goa berdekatan Bandar Makassar. Dalam pada itu, Datuk Dr. Adam turut menjelaskan ciri dan sifat virus COVID-19 yang suka kepada tubuh manusia untuk dijadikan sebagai perumah dalam menggandakan diri mereka. Behavior virus ini dia suka manusia. Dia sayang manusia. This creature love human being. Dia jadikan tubuh manusia sebagai tuan rumah. Dia menggunakan segala tenaga dalam tuan rumah untuk mereka hidup dan mereka multiply. Tanpa rawatan simptomatik oleh pihak berwajib ataupun kementerian ataupun hospital, symptomatically kita rawat, kita mahu mengelak virus ini ditularkan ke orang lain. COVID-19 tidak akan bertahan lama sekiranya seseorang individu itu mempunyai imuniti badan tinggi. Namun, ia akan mendatangkan risiko tinggi
kepada mereka yang mempunyai penyakit lain seperti penyakit kronik dan mengambil ubatan kemoterapi. Kawalan keluar masuk warga asing di lapangan terbang Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Subang, Selangor akan diperketat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari dalam satu kenyataan turut menjelaskan pihak berkuasa negeri memberi tumpuan terhadap kawalan keselamatan di Pengkalan Feri Pelabuhan Klang. Beliau yang juga pengerusi Majlis Keselamatan Negara MKN Selangor memaklumkan hasil mesyuarat kawalan pergerakan penularan COVID-19 negeri, polis akan mengambil tindakan lebih tegas terhadap orang awam yang masih mengingkari perintah kawalan pergerakan. Selain itu, pihaknya turut bersetuju untuk membantu Jabatan Kesihatan Negeri menyediakan kemah tambahan bagi saringan virus COVID-19 di pusat kesihatan yang berkenaan. Beliau turut menyeru agar orang ramai mengurangkan lawatan ke hospital semasa perintah itu dilaksanakan. Sementara itu, di Pahang, kerajaan negeri mengetatkan larangan perintah kawalan pergerakan dengan mengarahkan premis perniagaan menutup operasi seawal jam 7 malam di 5 daerah titik panas COVID-19 mulai esok. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, premis terbabit termasuk kedai serba niaga 24 jam, kedai makan dan stesen minyak. 5 daerah berkenaan ialah Kuantan, Pekan, Jerantut, Temeloh dan Bentong. Ia berikutan jumlah keseluruhan kes terbaru dicatat 32 kes. Penutupan terbabit yang bermula 7 malam sehingga 7 pagi berkenaan juga dilaksanakan di Cameron Highlands. Datuk Seri Wan Rosdi menyeru orang ramai mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan dengan kekal di rumah masing-masing. Ini bagi memastikan tiada peningkatan kes yang ketara dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bertindak membatalkan arahan yang menghadkan operasi semua restoran 24 jam di Ibu Negara kepada hanya 16 jam sehari. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan, pembatalan itu dibuat selepas pihaknya membuat pertimbangan semula berdasarkan keperluan semasa warga kota. Arahan sebelum ini oleh DBKL menjelaskan kesemua restoran berkenaan hanya dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi sehingga 10 malam. Tindakan berkenaan adalah sebahagian langkah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mencegah penularan COVID-19. Bagaimanapun, DBKL menegaskan operasi restoran tetap kekal membabitkan perkhidmatan pandu lalu, penghantaran dan membawa pulang. Perintah Kawalan Pergerakan semakin mulai difahami dan mendapat maklum balas positif dari orang ramai. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner S. Syamugamurti Chinia, pihaknya menggunakan kaedah bersemuka dengan masyarakat dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap arahan yang dikuatkuasakan sejak Rabu lalu. Pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul giat melakukan pemantauan di kawasan tumpuan orang ramai. Selain itu, sekatan jalan raya turut dilakukan di beberapa laluan utama di Ibu Negara. Apa yang kita lihat adalah rata-rata saya perlu memberi pengesahan di sini bahawa keadaan berbanding dengan semalam lebih baik hari ini dan masyarakat saya rasa mula memahami implikasi perintah kawalan terhad ini dan apa faedah yang diperolehi, sekiranya mereka duduk rumahlah. Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan menggesa semua 50,000 ahlinya agar mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dengan menutup semua premis perniagaan kecuali yang menjual barangan keperluan harian. Yang dipertuanya, Datuk Muhammad Abdullah dalam pada itu memohon kerajaan mempertimbangkan bantuan one-off menerusi pakej rangsangan ekonomi kepada peniaga yang terkesan. Ujarnya bantuan itu penting terutama untuk peniaga kecil yang kerugian kerana terpaksa menghentikan perniagaan. Agensi pembiayaan kerajaan seperti MARA, Tekun dan SME Corp selain bank juga digesa menawarkan pembiayaan pinjaman perniagaan dengan kadar faedah yang sangat minimum iaitu 2%. Ia bagi memberi peluang untuk penjaja kecil ini memohon pinjaman secara khas tanpa proses serta syarat yang rumit dan ketat. Setiausaha Agungnya Syarin Darus pula berkata,
Arahan pemberhentian sementara perniagaan selama 2 minggu ini mengakibatkan ahlinya hilang pendapatan. Persatuan berkenaan turut memuji tindakan Kerajaan Negeri Perak yang mengumumkan bantuan khas one-off sebanyak RM500 kepada 4,000 penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan di negeri berkenaan. Bagi pengusaha Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska pula, tindakan ibu bapa yang mula menuntut pemulangan bayaran yuran nyata memberi kesan kepada mereka ketika berhadapan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka kini dalam dilema berdepan kos pengurusan dan tuntutan ibu bapa pada masa yang sama. Jadi tanggungan Taska ni seperti biasa macam kita kena bayar sewa, baik gaji pekerja, bil air, bil api, itulah. Yang tu memang kita kena bayar macam besarlah yang tu kan. Tapi kalau kata mau ayah tak bayar yuran, jadi memberi kesan jugalah kepada Taska ni kan. Justru kerajaan dirayu untuk berhubung dengan organisasi yang mewakili Taska atau pengurusan Taska bagi mendapatkan gambaran situasi sebenar. Selain merangka insentif yang memberikan situasi menang-menang kepada ibu bapa dan pengurusan Taska. Buletin utama sebelum ini melaporkan rintihan ibu bapa yang terpaksa membuat pembayaran Taska meskipun Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa. Seorang pemandu e-hailing secara tidak sengaja merempuh sekatan jalan raya yang dijalankan anggota polis di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian berlaku dipercayai akibat kelekaan lelaki berkenaan menggunakan aplikasi telefon bimbit ketika memandu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata, siasatan awal mendapati lelaki terbabit menghala kebayan lepas bagi mengambil penumpang. Sampai di lokasi, pemandu berusia 46 tahun itu yang sedang mengendalikan aplikasi e-hailing di telefon bimbitnya tidak perasan terdapat sekatan jalan raya di hadapannya sebelum merempuh sekatan berkenaan. 7 anggota polis yang sedang melakukan sekatan itu tidak mengalami kecederaan dan hanya membabitkan kerosakan pada peralatan yang digunakan semasa sekatan. Siasatan mendapati pemandu berkenaan mempunyai lesen yang sah dan tidak disyaki mabuk atau berada di bawah pengaruh dadah. 6 lelaki yang aktif melakukan jenayah pecah rumah di Sungai Petani Kedah ditahan. Kumpulan yang dikenali sebagai geng Okau itu dipercayai aktif sejak tahun 2017 di sekitar daerah Kuala Muda dan daerah-daerah bersempadan. 6 suspek yang ditahan 8 Mac lalu mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau selain didapati positif dadah jenis metafetamin. Kita dapat satu pasang nombor plate. Sebenarnya selain daripada rampasan ni kita juga rampas 1 biji kereta yang digunakan oleh sindiket ni untuk melakukan jenayah. Kereta tu adalah jenis Vios, Honda City. Dan nombor plate ni kita rampas bersama tanggapan adalah jenis lain. Apa nama? Toyota Almira. Jadi memang purposely MO dia tukar nombor plate supaya kabur pihak berkuasa lah. Polis turut merampas pelbagai barangan yang digunakan untuk melakukan jenayah pecah rumah. Kerugian dianggarkan mencecah RM500,000. Kesemua suspek yang berumur lingkungan 25 hingga 34 tahun itu ditahan reman sehingga 22 Mac ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesaan yang memperuntukkan penjara sehingga 5 tahun dan boleh dikenakan denda. Selain Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya kerana memasukkan dadah ke dalam tubuh. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Dalam pada itu, pemerintah Monaco Putra Albert II pula disahkan positif wabak COVID-19. Perkara berkenaan dimaklumkan sendiri oleh Istana Monaco dalam satu kenyataan rasmi. Ujian ke atas baginda dijalankan pada awal minggu ini. Kenyataan berkenaan turut memaklumkan kesihatan Putra Albert II, 62 tahun, berada dalam keadaan tidak membimbangkan. Baginda kini mengkuarantin diri dan hanya berhubung dengan ahli kabinet di apartmen pribadinya.
Beberapa hari lalu, Putera Albert mengumumkan larangan terhadap sebarang acara keramaian selain menghadkan pergerakan rakyatnya untuk tujuan rawatan kesihatan dan pembelian makanan sahaja. Turut ditunda penganjuran Grand Prix Monaco susulan penularan wabak berkenaan. Sehingga kini negara kota itu mencatatkan 9 kes positif COVID-19. Kira-kira 30 tentera Mali terkorban sementara 5 lagi cedera dalam satu serangan di utara negara itu. Serangan pada awal pagi waktu tempatan terbabit menyasarkan kamp tentera di Takin, Utara Gao. Menurut kenyataan oleh sumber tentera, kejadian didalangi oleh kumpulan militan tempatan. Bagaimanapun, tiada pihak yang tampil mengaku bertanggungjawab ke atas insiden berkenaan sehingga kini. Serangan ke atas tentera terbabit disifatkan yang terburuk di dalam tempoh 4 bulan kebelakangan ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Paparan Buletin Pagi terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Hazin Hussein, sama hormat dan Assalamualaikum.